Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, video pada kali ini kamu akan belajar bersama saya, Cikgu Mimi daripada SMK Mat Lagam, Terengganu. Pada episod kali ini, kita akan belajar bab 1 Sejarah tingkatan 4 buku teks tajuk Warisan Negara Bangsa dan kita akan fokus kepada subtopik 1.3 mengenai keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang dalam Kesultanan Melayu Melaka. Pada episod lalu, cikgu telah terangkan mengenai sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Jadi pada episod kali ini, cikgu akan sambung pada bahagian undang-undang Kesultanan Melayu Melaka. Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ini terbahagi kepada dua yang berasaskan syariat dan hukum adat, iaitu Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini diperkenakan bagi menjamin kemakmuran dan kesejahteraan Kesultanan Melayu Melaka. Apakah Hukum Kanun Melaka? Hukum Kanun Melaka mengandungi 44 fasal untuk melindungi rakyat dan negeri Melaka. Hukum Kanun Melaka merupakan undang-undang di darat. Bagaimana pula dengan Undang-Undang Laut Melaka? Undang-Undang Laut Melaka diusahakan oleh Nakhoda Melaka, iaitu Nakhoda Jenal, Nakhoda Diri dan Nakhoda Sahat. Di mana nakhoda ini diperkenalkan oleh Sultan Mahmud Shah dan Undang-Undang Laut Melaka merupakan undang-undang di laut. Terdapat satu akronim yang mudah untuk pelajar mengingati nama-nama nakhoda tersebut, iaitu JDS. J untuk Jenal, D untuk Diri, S untuk Sahat. Hukum Kanun Melaka mengandungi 4 aspek, iaitu jenayah, peranan sultan dan pembesar, kekeluargaan dan ekonomi. Bagi aspek jenayah, di mana fasa 5.1 membunuh tanpa pengetahuan raja atau sultan atau pembesar akan dihukum bunuh. Fasa 4, ingkar arahan dan titah sultan akan dihukum bunuh. Bagi peranan sultan dan pembesar, fasa 1, tugas sultan dan pembesar. Bagi aspek kekeluargaan pula, fasa 26, pernikahan memerlukan 4 orang saksi jika tidak cukup memadai 2 orang sahaja. Hamba abdi dan wanita tidak boleh menjadi saksi. Akhir sekali, ekonomi. Fasa 30, amalan riba diharamkan. Orang berniaga mestilah akhir balik, siuman dan melafazkan niat jual beli. Terdapat akronim yang mudah untuk pelajar mengingati 4 aspek Hukum Kanun Melaka, iaitu frasa, pelajar-pelajar boleh ingat frasa Jamal pernah ke Eropah, di mana J merujuk kepada jenayah, P peranan sultan dan pembesar, K kekeluargaan dan E ekonomi. Jamal pernah ke Eropah. Okey, anak-anak pelajar, jom bersama cikgu kita menggunakan kaedah hand-on untuk menghafal perkara yang terdapat dalam Hukum Kanun Melaka. Hukum Kanun Melaka ada 4 perkara. Pertama, jenayah.
Membunuh tanpa pengetahuan Sultan dan ingkar arahan Sultan akan dihukum bunuh. Kedua, peranan Sultan dan pembesar. Sultan melantik pembesar. Ketiga, kekeluargaan. Perkahwinan memerlukan 4 saksi. Wanita tidak boleh menjadi saksi. Keempat, ekonomi. Amalan riba diharamkan. Seterusnya, kita pergi kepada Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka juga mengandungi 4 aspek, iaitu jenayah, pelayaran, peranan nakhoda dan percukaian. Bagi jenayah, jenayah di atas kapal seperti mencuri, membunuh dan memberontak. Fasa 5, berkelakuan jahat dan membunuh akan dihukum bunuh. Bagi aspek pelayaran pula, di mana dia fokus kepada peranan jurumudi, maling dan jurubatu. Fasa 9, maling lalai menyebabkan kerosakan dan pelanggaran akan dihukum bunuh. Okey, untuk pengetahuan anak pelajar, maling ni perlu mengetahui keadaan ombak, arus dan kedudukan bulan bintang. Bermaksud, maling ni perlu arif dalam ilmu pelayaran. Bagi peranan nakhoda pula, nakhoda berkuasa penuh dan diibarat raja dalam pelayaran. Fasa 13.1, nakhoda diberi keutamaan berniaga selama 4 hari. Fasa 13.3, nakhoda hendak singgah tempat tiada dalam senarai, perlu bermesyuarat dengan semua orang dalam kapal. Dan akhir sekali, bagi percukaian, merujuk kepada cukai perjalanan dan hasil perniagaan. Fasa 6.3, nakhoda menentukan 1/10 daripada hasil penumpang jika penumpang ingin turun sebelum janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan dan 3 hari. Terdapat akronim mudah juga untuk kita mengingati aspek yang terdapat dalam Undang-Undang Laut Melaka, iaitu frasa Jamal pernah nak cukai, di mana J merujuk pada jenayah, P pelayaran, N nakhoda, C cukai. Okey, anak-anak pelajar, sekali lagi kita bersama dengan cikgu dalam menggunakan kaedah hand-on untuk kita menghafal perkara yang terdapat dalam Undang-Undang Laut Melaka. Undang-Undang Laut Melaka ada 4 perkara. Pertama, jenayah. Berkelakuan jahat dan membunuh di atas kapal akan dihukum bunuh. Kedua, pelayaran. Maling lalai dalam pelayaran akan dihukum bunuh. Ketiga, peranan nakhoda. Nakhoda diberi berniaga selama 4 hari. Keempat, percukaian. 1/10 dicukai dikenakan kepada para penumpang sekiranya turun daripada kapal sebelum janjinya sama ada 3 tahun, 3 bulan dan 3 hari. Akhir sekali, berdasarkan pembelajaran kita, apakah kepentingan undang-undang dalam mengekalkan kemakmuran negara? Antaranya, menjamin kestabilan negara
menjamin kecekapan pemerintah, menjamin keselamatan rakyat, menjamin taat setia rakyat, memelihara kedaulatan negara, melindungi hak asasi dan kebebasan rakyat. Jadi anak-anak pelajar, dapatlah kita lihat bahawa undang-undang ini penting bagi mengekalkan kedaulatan sebuah negara, bagi mewujudkan kesejahteraan negara. Sampai di sini dahulu sesi pembelajaran untuk kali ini. Selesailah sudah tajuk keunggulan sistem pentadbiran dan undang-undang. Semoga sesi pembelajaran kita akan memberi manfaat agar semua anak pelajar lebih memahami. InsyaAllah kita akan berjumpa di lain masa. Terima kasih semua.